Okey, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Zul, iaitu dalam topik 5 lagi, bab 5, iaitu air dan larutan. Hari ini cikgu akan ajar kamu apa itu larutan dan kelarutan. So, kita boleh bahagi yang 4 ni kepada 3 jenis lah. Larutan, zat terlarut dan pelarut. Okey, larutan larutan dihasilkan dengan melarutkan sesuatu bahan ke dalam bahan lain. Maksudnya ada dua bahan yang digabungkan terhasil lah. Okay. Sebagai contoh, zat terlarut macam contohnya, zat terlarut ni macam contoh gula. Okay. Dimasukkan dalam bahan yang terlarut dalam pelarut. So, pelarut ni pula macam contohnya air. Okay. So, gula kamu boleh larutkan je dalam air lah. So, bahan yang melarutkan bahan lain. Maksudnya dia akan melarutkan bahan yang lain lah. Sebagai contoh, zat terlarut campur pelarut akan jadi larutan. Itu yang dipanggil larutan, iaitu campuran zat terlarut dan pelarut. Okey, larutan cair, pekat dan tepu. So, kita boleh tengok kepada 3 keadaan. Right? So, cair. Larutan pekat, yang cair kamu akan nampak dia agak cair. Pekat dia nampak kepekatan tu sikit. Manakala tepu, kalau kamu masukkan zat terlarut, dia dah tak boleh larut. Sebab dah terlampau tepu dan penuh. Dan kuantiti tu sudah melampaui tahap maksimum lah. Larutan. Kuantiti zat terlarut, kebolehan melarut zat terlarut. Okey, cair mengandungi sikit zat terlarut, maksudnya masih sedikit, boleh melarutkan banyak zat terlarut, masih boleh banyak lagi lah. Pekat mengandungi banyak zat terlarut, boleh melarutkan sedikit zat terlarut, masih boleh melarutkan sedikit saja. Okey, yang terakhir tepu, iaitu mengandungi kuantiti maksimum zat terlarut. Macam cikgu cakap tadi, dia sudah maksimum dan tidak boleh melarutkan zat terlarut. Dia tak boleh dah, sebab tu dia akan nampak ketulan. Alright, manakala ampaian, campuran yang mengandungi bahan tak terlarut. Kiranya campuran tu benda-benda yang kamu tak boleh larutkan dengan cair pelarut tu lah. Okay, seperti contohnya kamu nampak kat atas ni. Okay, dia tak boleh terlarut dengan air. Okay, bahan tak terlarut. Keruh dan tidak homogen, tidak seragam lah, dia tidak seragam. Tidak membenarkan cahaya melaluinya. Okay, zat mendap di bawah atau terapung di permukaan larutan. Dia boleh jadi mendap ataupun terapung. So, yang ni paling senang kamu tengok adalah minyak. Minyak dengan air tak boleh terlarut. Betul kan semua? Alright. Okey. Seterusnya, cikgu akan lihat, akan tunjukkan kamu perbezaan antara larutan dan ampaian. Okey. Penyebaran tersebar secara sekata, tidak tersebar secara sekata. Maksudnya tak boleh, ampaian ni tak boleh tersebar lah, larutan boleh. Manakala jenis komposisi homogenous, manakala ampaian adalah heterogeneous. Kelihatan jernih dan lut sinar, manakala ampaian keruh dan legam. Okey. Kelarutan zat terlarut. Definisi kuantiti maksimum zat terlarut dalam gram akan larut dalam 100 gram pelarut pada suhu tertentu. So, ini adalah 100 gram pada suhu tertentu. Contoh, kelarutan bahan Y dalam air pada suhu 30 darjah Celsius ialah 40 gram, manakala per 100 gram air lah. Bermaksud hanya 40 gram bahan Y boleh larut dalam 100 gram air pada suhu 30° untuk menghasilkan larutan tepu. So, maksudnya kalau dah lebih daripada 40 gram, dia tak boleh lah nak terlarut dalam suhu 30%. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi kelarutan. So, dia ada beberapa faktor. Sifat pelarut yang pertama, suatu zat terlarut mungkin larut dalam suatu pelarut tetapi tidak larut dalam pelarut lain. Maksudnya, bukan semua dia boleh terlarut lah. Ada dia boleh terlarut dalam beberapa jenis pelarut, tapi ada juga pelarut yang dia tak mampu untuk melarutkan bahan tersebut. Okay. Contoh, iodin. Hampir tak larut dalam air tetapi sangat larut dalam alkohol. Okay, so maksudnya iodin tak boleh langsung larut dalam air, tapi boleh sangat larut dalam alkohol. Sifat zat terlarut. Zat terlarut yang berlainan mempunyai kelarutan berbeza dalam sesuatu pelarut. Okay. Gula lebih larut dalam air berbanding iodin. So, gula akan larut dalam air tapi tidak larut sangat dalam iodin. Dia boleh larut tapi tak boleh sangat. Suhu. Kelarutan bahan meningkat dengan suhu. Maksudnya suhu ni akan mempengaruhi tahap kelarutan bahan pelarut tu lah. Contoh, gula lebih larut dalam air pada suhu 50 darjah Celsius berbanding pada suhu 30 darjah Celsius. So, bila dia makin panas, gula ni akan makin mudah larut dalam air berbanding pada suhu 30 darjah Celsius. Okey, pelarut.
Air, pelarut organik. Melarutkan garam mineral dalam tanah untuk diserap dengan mudah. Itu air. Okay. Melarutkan ejen pembersih minuman. Melarut racun serangga untuk aktiviti pertanian. Manakala pelarut organik, setengah zat terlarut tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Pelarut organik adalah zat terlarut dan kegunaannya iaitu alkohol. Iaitu zat terlarut dia adalah pigmen menghasilkan dawat. Yang ini untuk menghasilkan dawat, alkohol dengan pigmen ni. Alright. Alkohol iodin untuk menghasilkan antiseptik. Alright. Manakala pencair pigmen menghasilkan cat cair. Ether lemak mengekstrak lemak. Okay. So cikgu harap kamu boleh nampak perbezaan lah. Ini so yang kamu nampak ni adalah pelarut organik seperti alkohol, pencair, ether. Okay. Dia adalah pelarut organik, manakala air adalah air lah. Alright. Kadar melarut. Okay. Seberapa cepat zat terlarut yang dapat melarutkan dalam kuantiti pelarut yang ditetapkan? Suhu pelarut. Okay. Kadar melarut meningkat dengan suhu. Okay. Kadar mengacau. Okay. Kadar melarut meningkat dengan kadar mengacau. Maksudnya berapa banyak kali kamu kacau, makin cepatlah dia akan larut. Saiz zat terlarut. Maksudnya zat terlarut yang bersaiz lebih kecil larut lebih cepat, manakala zat melarut meningkat dengan menggunakan saiz yang zat terlarut saiz zat terlarut lah. Okay, maksudnya kalau macam contoh yang kamu tengok gula dalam ketulan kecil tu akan bila kamu kacau akan cepat. Cuba kamu letak gula lollipop, dia akan ambil masa untuk terlarut sebab saiz dia yang agak besar. Isi padu pelarut. Kadar melarut meningkat dengan isi padu pelarut. Maksudnya isi padu pelarut ni penentu jugalah. Kalau makin banyak isi padu pelarut, makin cepatlah dia terlarut. Okey. Alright. So itu sahaja untuk topik larutan dan kelarutan. So pada minggu hadapan cikgu akan terus ajar kamu pula untuk topik yang berkaitan dengan asid dan alkali. So sebarang pertanyaan kamu boleh direct PM cikgu untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut. Boleh saja direct PM cikgu ataupun komen di bawah channel cikgu ini. Alright, see you pada topik yang seterusnya iaitu asid dan alkali. Alright, itu saja pada topik untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk salin nota. Alright. Jangan lupa untuk salin nota dan hantar nota pada cikgu. Assalamualaikum semua. Bye.